Assalamualaikum guys, welcome back. Ini ialah satu kes yang aku sendiri pun tertinggal bas. Bukan sebab aku tak tahu, tapi sebab waktu kejadian ni viral, waktu benda ni jadi, aku masih lagi tengah recover daripada influenza, makanya aku tak larat nak cover semua story. Nak maintain untuk buat satu story waktu aku tengah demam tu pun memang seksa gila, serius. Aku rasa ramai juga sebenarnya netizen dan juga rakyat Malaysia yang sedar berkenaan dengan satu isu berkaitan dengan tim Hospital Tengku Ampuan Rahimah dan juga ahli keluarga arwah adik dia Maisara. So secara ringkasnya, isu ni berkaitan dengan seorang adik ni, dia tak sihat, lepas tu dia sesak nafas dan mak ayah dia bawa pergi ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah untuk rawatan. Tapi malang tak berbau, adik ni meninggal dunia dan kisah adik ni ataupun apa yang terjadi pada adik ni menimbulkan kontroversi yang menggegarkan satu Malaysia. Dan aku terpanggil untuk berkongsi kisah ni dengan korang. Yang pertamanya sebab aku rasa ramai yang masih confuse apa sebenarnya yang jadi. Dan juga yang kedua, ada satu perkongsian daripada seorang lawyer ni, Rina nama dia, yang cover isu ni dengan cantik sekali. Dan lawyer ni sendiri pun ada persoalan yang pada aku sangat logik untuk kita dengar dan juga untuk kita amati. Dan sebelum Rena bantu explain, korang kena faham yang Rena tidak menyebelahi mana-mana pihak. Ini adalah satu tragedi buat adik Maisara dan keluarganya. Tapi dalam masa yang sama, kita kena bertindak adil bila kita tengok situasi ini. Adik Maisara baru 10 tahun dan berdasarkan apa bapak dia cakap, dia receive call daripada isteri dia yang menyatakan adik Maisara ni macam sakit dada atau sesak nafas. So dia balik, dia mandikan budak tu dulu, baru dia pergi Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Sekarang ni kita tak pasti pukul berapa dia sampai, tapi bila dia sampai, dia bayar, dia terpaksa menunggu 40 minit untuk diberitahu untuk tunggu 20 minit lagi di unit yang lain, unit kanak-kanak. So roughly dia tunggu sejam untuk dapatkan medical attention. Jadi bapa dia mendakwa bahawa hospital mengambil masa yang terlalu lama untuk merawat anak dia. Dan ini satu point yang kita kena consider juga. Adakah 1 jam tu satu benda yang unreasonable berdasarkan keadaan adik dia? Kita kena question juga, how busy is the emergency unit? Did they do all they can? Did they briefly assess adik dia Maisara and just thought that, okay, maybe dia boleh hold on dulu while we handle to more critical cases? Sebab kita semua tahu yang hospital kerajaan ni kadang-kadang busy, understaff pun satu hal lagi. Tapi kalau adik Maisara dah nampak kritikal tapi dia paksa dia untuk menunggu juga, that's not right. Selain itu, ada insiden ambil darah. Apparently, disebabkan adik dia ada fobia dengan jarum, dia terpaksa diikat kerana dia meronta-ronta dan susah untuk doktor mengambil darahnya. Rena rasa kita semua boleh faham kenapa doktor kena ambil darah sebab kita nak tahu kan apa penyakit yang kita hadapi. Tetapi isunya adalah didakwa. Adik dia bukan saja diikat tetapi di-restrained. Dan adalah komen yang tak sedap datang daripada mulut doktor. Sebenarnya persoalan yang penting bagi Rena lah adalah adakah too much force was used on the child? Adakah pihak hospital terlalu ganas dengan adik dia? And the comment doktor tu bagi Rena macam, it's not appropriate to say tapi I get where the doctor is coming from. You feel me? Isu yang seterusnya pula adalah the actual kematian adik dia. Berdasarkan apa yang Rena faham, adik dia diberikan katil, diberikan oksigen dan juga rawatan susulan. Tetapi masa menerima rawatan, jantung adik dia berhenti berdegup. Situasi ni kita boleh bayangkan sebenarnya. Kalau a patient flatline, of course medical staff akan terpusu-pusu untuk try to revive you. So even dalam movie pun, the first thing they do is tolak semua orang yang tak urgent dalam bilik tu keluar. Just get out of their way so that doctors dengan medical personnel boleh revive. Tapi Rena sangat faham kenapa seorang bapa akan berkeras untuk berada dalam bilik tu dan juga akan menganggap medical practitioners tengah panik. Sebab it's an emergency, it's life or death. Mesti ada elemen panik dekat situ. Yes, macam sebahagian daripada korang dekat sini tahu, anak aku yang paling kecil hari tu masuk hospital dan prosedur yang diperkatakan oleh lawyer Rina ni memang sebiji macam itulah yang dilalui oleh anak aku. Dan untuk info korang, masa aku nak hantar anak aku masuk ward pun memang ramai gila yang menunggu dekat ruang kecemasan. Dan kalau ikutkan mungkin anak aku kena tunggu dalam 1 ataupun 2 jam. Tapi Alhamdulillah sebenarnya sebelum kita orang bawa anak kita orang pergi ke hospital kerajaan, kita orang sebenarnya check anak kita orang dekat hospital swasta. Yang mana dekat situ lah doktor hospital swasta tu advise untuk anak aku masuk ward sebabnya demam tak kebah-kebah dan makan antibiotik pun masih lagi panas tu tak turun-turun, tak surut-surut. Jadinya lepas recommendation daripada doktor hospital swasta tu, anak aku masuk ke ward hospital Sultanah Bayah untuk dapat rawatan dekat sana. Jadi nasihat aku dekat mak,
ayah dan juga penjaga, kalau kata anak tak sihat tu, korang bawa dulu pergi ke hospital ataupun klinik swasta. Dekat sana, diorang akan check secara detail dan lepas tu let's say lah kalau kata anak kita ataupun pesakit perlu masuk ke dalam ward, diorang akan bagi pilihan sama ada nak masuk ke ward hospital swasta ataupun kerajaan. Dan let's say kalau kata kita pilih untuk masuk ke hospital kerajaan, diorang akan buat satu surat dan kita akan dapat fast track untuk masuk ke ward terus. So I'm gonna go right back into it. Jadi persoalan utamanya adalah adakah rawatan yang diberikan oleh doktor tu betul-betul yang menyebabkan kematian adik Maisarah? Did the doctor actively do something wrong seperti bagi ubat salah ke prosedur salah? Was there really anything out of the ordinary dengan cara diorang treat adik dia? Ataupun adakah mereka betul-betul tak sempat nak tahu apakah masalah adik dia Maisarah? And the last issue is on the police reports. Pihak polis telah menerima 2 laporan. Satu daripada bapa adik Maisarah dan satu lagi daripada pihak hospital. Di dalam official news, tak ada info pun tentang apakah kandungan polis report daripada pihak hospital. Tetapi berdasarkan dakwaan bapa adik dia, hospital melaporkan bahawa adik dia sampai di hospital dengan keadaan sudah meninggal. Selain itu, laporan pihak hospital juga mengatakan ada unsur-unsur child abuse. Dan sekarang ni polis telah mengeluarkan statement mengatakan both the parents and the hospital will be investigated. So this issue memang sangat weird sebab kalau adik dia telah meninggal bila dia sampai ke hospital tu, then what was all the waiting for? What was the oxygen for? What was the story about ambil darah and everything? Sebab berdasarkan pengarah hospital pun, dia mengatakan that adik dia memang mendapat rawatan. So, she must have been alive. In the end, kita semua tak tahu pun apa yang ada di dalam laporan itu. So, the best thing that we can do is peka tentang isu ni. I rasa even Perdana Menteri pun dah tahu kot pasal isu ni. So, kita investigate lah isu ni betul-betul supaya adik dia Maisarah dapat keadilan yang sepatutnya. Memang pelik kalau kata kita dengar laporan doktor. Bukan nak sebelahkan keluarga arwah, tapi memang betul macam yang lawyer Rina ni cakap, mustahil proses-proses dekat hospital tu akan berlaku sekiranya adik dia sebenarnya dah awal-awal dah tak ada. Cuma pada aku tak semua hospital kerajaan macam ni sebenarnya. Contoh macam anak beranak aku memang selalu dapat rawatan dekat Hospital Sultanah Bayah, Kedah. Pada aku, doktor dan juga petugas dekat hospital tu bila buat kerja memang detail dan juga sangat laju. Jadi pada aku, masalah yang berlaku ni sebenarnya masalah individu dan bukan masalah hospital kerajaan secara keseluruhan. Dan kalau tengokkan gaya ni, proses pembelaan untuk adik dia Maisarah ni mungkin akan berlanjutan sangat lama, tapi apa pun aku harap adik dia tetap akan dapat pembelaan yang sepatutnya. Dan apa yang berlaku pada adik dia Maisarah ni sebenarnya buatkan aku bersyukur dan ralat dalam masa yang sama. Anak aku Ian demam teruk seminggu sebelum raya haji dan dia punya demam tu dia pasang surut dan pernah cecah 40 darjah Celsius. Aku bawa si Ian ni 2 kali je pergi klinik, lepas tu aku sendiri jaga dekat rumah. Jadinya bila kata terjadinya isu adik dia ni, aku bersyukur sebab Allah bagi kesembuhan dekat anak aku, dan yang aku ralatnya sebabnya aku tak jaga anak aku dengan baik. Suhu naik turun selama seminggu tapi bawa pergi klinik 2 kali je, itu pun masa awal-awal. So kalau tanya aku memang ambil pengajaran kau-kau punya daripada isu adik dia ni. Kalau jadi apa-apa dekat anak, terus pergi check secepat mungkin, sebabnya kalau kata tunggu sampai anak tu lembik, aku takut tak sempat. Sakit budak-budak sekarang ni macam kita tahulah lain macam kan. Apa pun, kita sedekahkanlah Al-Fatihah kepada adik dia Maisarah dan juga adik Umair. Adik Umair ni ialah baby OKU yang dia alami cirit-berit selama 21 kali dan pihak hospital bagi dia ubat garam saja. Tak lama lepas tu, baby Umair ni meninggal dunia. Semoga anak-anak syurga ni akan jadi asbab kepada mak dan juga ayah diorang untuk masuk ke syurga juga, insya-Allah. Dan akhir kata pepantun, andai berpaut pada dahan, pastikan kuat serta tahan. Anak itu amanah Tuhan. Jangan pula lepas tangan. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Kemarin dia mau, sini bang.